Mencari timbal si anak dara di bawah sarang burung tembuah. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua tamu yang hadir. Di sini kami bawakan kepada anda wacana ilmu Forum Minda Bestari. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel saya yang tampan dan juga cantik di cerita ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu intipati forum kita pada hari ini. Sama ada kita sedar atau tidak, lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin pesat di persada dunia. Namun kita seringkali ditatap dengan konflik sosial yang dicetuskan oleh rakyat. Salah satu isu yang sering menjadi buah mulut masyarakat adalah keruntuhan institusi kekeluargaan dan juga masalah sosial remaja. Sekiranya fenomena ini masih berlabutan keruntuhan generasi yang suatu hari nanti menjadi seorang ketua keluarga, bahkan juga harapan untuk anak bangsa pasti akan berlaku sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, yaitu di mana kasih, di mana sayang. Baiklah sidang hadirin dan hadirat sekalian, kata orang tak kenal maka tak cinta. Mari kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Pastinya jejaka dan gadis sekalian tidak senang duduk untuk melihat wajah ahli panel kita yang segak dan jelita ini. Di sebelah kanan saya ialah ahli panel yang pertama, Saudari Li Weiying. Selamat datang saudari. Saudari apa khabar? Baik. Bagaimana dengan saudara moderator? Oh, alhamdulillah sihat saja. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel yang kedua, iaitu saudara Puak Jayong. Nampak segak bergaya saudara hari ini. Selamat datang saudara. Terima kasih moderator. Berada di ujung sekali, ya, tentulah ahli panel yang ketiga, kelihatan ayu dan manis, iaitu saudari Karina Sri, anak perempuan Subramaniam. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudara moderator. Saya baik-baik sahaja. Selesai sudah sesi perkenalan ahli panel, kembali kita kepada topik yang akan dibincangkan, yaitu di mana kasih, di mana sayang. Sidang hadirin yang dihormati, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan di mana kasih, di mana sayang? Bagi melanjutkan lagi perbincangan kita, dengan hormatnya saya menjemput ahli panel yang pertama, saudari Li Weiying, bagi memberi pencerahan mengenai tajuk forum ini sekaligus berkongsi tentang apakah ukuran mencapai keluarga bahagia. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudara moderator. Salam sejahtera kepada para panel dan hadirin yang dikasihi sekalian. Tarikh kasih bagi dalam Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud perasaan sayang terhadap seseorang atau sesuatu, manakala sayang memberi maksud kepada perbuatan menaruh kasih atau cinta. Dalam konteks pengajaran moral pula, kasih sayang didefinisikan sebagai sebuah perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan. Oleh itu, secara amnya, kasih sayang adalah sebuah kecenderungan dan tertariknya hati seseorang yang mendalam terhadap orang lain. Menurut ajaran Islam pula, kasih sayang adalah sebuah kenikmatan yang dapat dirasai oleh manusia di dunia ini. Dengan adanya kasih sayang, maka terciptalah kepedulian, kedamaian dan rasa empati kepada orang lain. Tanpa adanya kasih sayang ini, mungkin manusia akan menjadi individualistik, egois dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Baiklah, sidang hadirin sekalian, dalam forum hari ini yang bertajuk Di Mana Kasih, Di Mana Sayang, saya ingin mengupas tentang kasih sayang terhadap keluarga. Keluarga merupakan sebuah unit asas sosial yang membekalkan sumber manusia untuk pembangunan serta menjamin kesinambungan insan bagi generasi akan datang. Dalam hal itu, penerapan kasih sayang terhadap keluarga memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan sebuah keluarga yang bahagia.
terdapat beberapa aspek yang boleh menjurus kepada keluarga bahagia, antaranya seperti peranan ibu bapa sebagai pemimpin kepada keluarga, ahli keluarga yang saling mengasihani, menyayangi dan menghormati antara satu sama lain, dan juga pendidikan yang sempurna dalam agama dan akademik oleh ibu bapa. Menurut mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil, beliau mengatakan bahawa keluarga bahagia merupakan sebuah asas kepada pembentukan masyarakat yang penyayang. Oleh itu, beliau juga mengatakan bahawa dengan pembentukan sebuah keluarga yang bahagia, maka masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmonis, tanpa pertelingkahan dan perselisihan faham. Dengan adanya keikhlasan kasih sayang ini dalam sebuah keluarga, maka terjaminlah keluarga yang bahagia. Okey, begitu jelas penerangan saudari tentang kupasan tajuk forum kita pada hari ini. Berdasarkan penerangan saudari ini, sebentar tadi dapat kita lihat bahawa ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk keluarga bahagia. Oleh itu, saya ingin menjemput ahli panel yang kedua, iaitu saudara Kuak Jayong, untuk menerangkan peranan ibu bapa dalam membentuk keluarga bahagia. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudara moderator. Pada pendapat saya, ibu bapa menjalankan peranan yang amat penting dalam mewujudkan suatu keluarga yang bahagia. Kerana anak-anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ibu bapa. Oleh itu, antara peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa adalah sebagai suri teladan kepada anak-anak mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak tidak mempunyai perspektif atau pendirian pada umur yang kecil. Maka mereka akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Bab kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuenya, selaras dengan apa yang berada di agenda ini. Oleh itu, anak-anak hanya akan mengikuti apa yang dilakukan atau apa yang diamalkan oleh ibu bapa mereka. Contohnya, sekiranya ayah mereka merokok, maka anak mereka juga berkemungkinan untuk merokok juga. Dan perkara ini susah untuk kita menghalang kerana anak-anak serta keluarga mempunyai kontak dan rapat khususnya dengan ibu bapa mereka. Jelaslah bahawa ibu bapa menjalankan peranan yang penting sebagai suri teladan untuk menunjukkan apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan, serta perilaku lain yang patut diamalkan oleh anak-anak sekalian. Selain itu, ibu bapa patut menjalankan didikan agama dan moral kepada anak-anak mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana didikan agama dan moral merupakan asas kepada pembentukan sasiat anak-anak mereka. Sebab didikan agama dan moral mempunyai banyak cabang-cabang yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan harian anak-anak dan bukan sahaja secara teori, kerana anak-anak akan menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan harian mereka. Contohnya, sekiranya anak mereka menghadapi masalah buli di sekolah, mungkin didikan agama dan moral yang diperolehi di rumah mereka dapat dipraktikkan, dapat dijalankan oleh mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut secara berhemah. Dari itu, mungkin mereka boleh berbincang dengan pembuli atau mereka boleh melakukan kepada pihak berkuasa dan bukanlah hanya mendiamkan diri sahaja. Oleh itu, pendidikan moral dan agama akan membantu anak-anak untuk memahami sesuatu benda atau manusia dengan lebih mendalam, iaitu secara holistik, kerana mereka boleh faham mengapa seseorang membuli, apakah nilai yang patut dipraktikkan oleh mereka, iaitu dalam aspek ini, iaitu kasih sayang. Mereka patut mempunyai rasa kasihan atau mereka patut mempunyai rasa ingin menolong kepada para pembuli daripada hanya mendiamkan diri. Maka pelaporan tentang agenda membuli patut dilakukan oleh anak-anak sekalian, serta cara-cara mengendalikan masalah-masalah lain dapat dilakukan oleh mereka. Jelaslah bahawa pendidikan agama dan moral merupakan sesuatu yang amat penting untuk dilakukan oleh ibu bapa dalam di rumah sebagai pendidikan tidak formal kepada anak-anak sekalian. Saya kembalikan kepada moderator.
Okey, terima kasih kepada saudara Puah Jayung atas penerangan yang cukup jelas tentang peranan ibu bapa dalam membentuk keluarga bahagia. Secara keseluruhannya, sebuah keluarga yang bahagia mementingkan hubungan antara anggota keluarga dan mempunyai rukun keluarga yang lengkap. Namun, banyak institusi kekeluargaan yang telah runtuh disebabkan oleh pelbagai punca pada masa ini. Persoalannya, apakah yang menyebabkan keruntuhan institusi kekeluargaan? Oleh itu, saya menjemput ahli panel yang ketiga, Saudari Karina Sri, untuk menjelaskan penyebab keruntuhan institusi kekeluargaan yang berlaku pada zaman ini. Dipersilakan, Saudari. Salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan panel dan juga hadirin hadirat yang sekalian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada saudara moderator. Soalan yang sungguh menarik daripada saudara moderator ya. Baiklah, saya cukup yakin bahawa semua insan mengimpikan sebuah keluarga yang bahagia. Tidak ada seorang pun yang menginginkan keluarga yang berkucak-kacir. Walau bagaimanapun, saban hari kita seringkali terdengar dan terbaca mengenai bermacam-macam isu mengenai keluarga yang berpecah belah, seperti isu perceraian dan pengabaian sudah menjadi satu fenomena yang lumrah dalam masyarakat kita. Baiklah, berbalik kepada soalan saudara moderator kita. Apakah punca yang menyebabkan sesebuah keluarga itu berpecah belah? Pada hari ini, rata-rata manusia berfikiran materialistik dan menjadikan kehidupan mereka bertuhankan wang. Inilah faktor utama kepada sesebuah keluarga berpecah belah. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan dalam hal ini. Justru, ibu bapa tidak lagi bagai menatap minyak yang penuh terhadap anak-anak mereka. Mereka lebih mementingkan untuk mencari wang bagi memuaskan kepuasan diri mereka, sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa. Lebih-lebih lagi, peranan mereka sebagai peneraju utama keluarga. Oleh itu, anak-anak mereka mudah terlibat dan melibatkan diri dalam gejala sosial seperti gangsterisme. Selain itu, konflik rumah tangga antara ibu bapa yang tidak ditangani dengan baik juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keluarga berpecah belah. Kebiasaannya, hal ini berlaku kerana masalah komunikasi yang tidak diselesaikan dengan betul dan juga mereka juga tiada usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka terus memilih jalan yang mudah untuk berpisah. Berdasarkan statistik perkahwinan dan perceraian Malaysia 2020 menunjukkan jumlah perceraian di kalangan rakyat di negara kita meningkat 12%, iaitu 56,975 pada tahun 2019 berbanding 50,862 pada tahun sebelumnya. Hal ini semestinya menjelaskan emosi, cara berfikiran dan juga personaliti seseorang itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka menyaksikan pertelingkahan ibu bapa mereka di depan mata mereka, pastilah mereka akan berasa tertekan. Oleh itu, tidak hairanlah jika anak-anak itu terlibat dalam gejala sosial untuk menarik perhatian ibu bapa mereka dan juga untuk mendapatkan kasih sayang daripada ibu bapa mereka yang tidak melakukan tanggungjawab sebagai ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Baiklah, saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih, Saudari Karina Sri. Sungguh intelektual pemikiran Saudari Karina Sri. Memang tidak dapat disangkal lagi terdapat banyak punca yang menyebabkan berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan pada hari ini. Kita sedar bahawa keluarga bahagia dapat mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan ahli keluarga. Namun, setiap langkah yang dilaksanakan pasti ada batu penghalang. Oleh itu, saya minta Saudari Lee Wei untuk menjelaskan cabaran yang akan dihadapi oleh ibu bapa dalam membentuk kepribadian anak-anak pada masa ini. Dipersilakan Saudari Lee Wei. Terima kasih saudara moderator. Saya sangat setuju dengan pernyataan saudara moderator tadi. Saya pasti di dunia ini setiap ibu bapa menginginkan anak yang dilahirkan dapat dipupuk dan diasuh menjadi seorang yang berguna dan berjaya dalam hidup mereka. Namun, didikan dan asuhan ini tidak pernah menjadi mudah. Sebaliknya, kian mencabar dari hari ke hari. Kebanyakan ibu bapa sekarang amat sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga kekurangan masa untuk menemani anak-anak mereka.
Ini akan menyebabkan pendedahan yang terlebih awal terhadap gadget elektronik kepada anak-anak. Apabila anak-anak menangis, kebanyakan ibu bapa sekarang akan terus memberi telefon pintar mereka kepada anak-anak sebagai alat penenang. Lantas, ini akan menyebabkan anak-anak menjadi ketagih terhadap gadget elektronik ini. Maka ketagihan terhadap gadget ini akan menjadikan ibu bapa terbatas dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak mereka dan menyebabkan hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak menjadi renggang. Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa ialah ibu bapa sekarang masih ragu-ragu bagaimanakah mereka hendak menunjukkan kasih sayang mereka terhadap anak-anak. Adakah pengawalan dan pemantauan yang ketat itu tanda kasih sayang? Semestinya tidak. Pada zaman modernisasi ini, ibu bapa kini haruslah lebih fleksibel dengan memberi kebebasan kepada anak-anak mereka selain prihatin terhadap perkembangan anak-anak. Menurut statistik tahun 2019, terdapat 662 kes daripada 1,302 kes yang kehilangan dilaporkan adalah kanak-kanak yang berada dalam lingkungan usia 12 hingga 15 tahun. Dan faktor utama kanak-kanak ini lari dari rumah adalah disebabkan ingin mendapatkan kebebasan daripada kongkongan keluarga. Begitu jelasnya bahawa ibu bapa perlulah memberi perhatian dan limpahan kasih sayang kepada anak-anak mereka, dan pada masa yang sama mereka juga perlu menjaga had pengawalan ke atas kelakuan anak-anak. Maafkan saya, saudara moderator, izinkan saya menambah sedikit apa yang dikatakan oleh ahli panel pertama. Silakan. Baiklah, kita sedia maklum bahawa anak-anak sekarang mula terdedah kepada pengaruh yang lebih kuat dari luar, iaitu lebih dominan. Kadang-kadang pengaruh tersebut adalah daripada rumah kita, iaitu daripada rancangan televisyen yang menunjukkan budaya kuning dan juga yang bertentangan dengan ajaran agama. Lebih-lebih lagi, lagu-lagu di radio dan juga bahan-bahan yang diperoleh daripada internet. Namun, di luar terdapat juga pengaruh yang lebih kuat lagi, iaitu rakan sebaya yang mempengaruhi fikiran mereka. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Lee Pering dan juga saudari Karina Sri, sumber rancang perbincangan kita. Pepatah lama pernah mengatakan bagaimana acuan begitulah buihnya. Ibu bapa bertanggungjawab untuk mencorakkan kehidupan anak-anak yang diibaratkan seperti kain putih. Setiap cabaran pasti ada cara penyelesaiannya. Oleh itu, saya menjemput saudara Wah Jayong untuk mengupas pula cara yang perlu diambil untuk mengatasi cabaran yang akan dihadapi oleh ibu bapa dalam membentuk keluarga bahagia. Dipersilakan saudara Wah Jayong. Terima kasih moderator. Oleh itu, apa yang kita boleh lihat pada masa kini ialah cabaran polarisasi, di mana informasi-informasi boleh dapat disalurkan kepada semua orang, tidak kira kamu di mana serta kamu berada di masa mana. Oleh itu, apa yang berlaku ialah secara tiba-tiba anak-anak kita mendapat pengaruh yang tidak terbatas, dan pengaruh ini sama ada positif atau negatif akan mengakibatkan anak kita terpengaruh walau bagaimanapun, sama ada dalam lirik lagu maupun movie yang mereka tonton. Oleh itu, ibu bapa patut menjalankan peranan mereka bagi mengatasi cabaran polarisasi ini. Antara peranan yang dilakukan oleh ibu bapa kita untuk mengatasi masalah ini ialah dengan mempunyai pemahaman atau sikap keterbukaan kepada anak-anak mereka, agar anak-anak mereka mempunyai rasa selamat untuk berkongsi masalah dengan ibu bapa mereka. Oleh itu, anak-anak tidak akan merasa tergugat atau tidak akan mempunyai genggaman dalam hati mereka untuk mengeluarkan sesuatu masalah yang berada di dalam hati mereka. Contohnya, sekiranya anak mereka mempunyai masalah sosial di sekolah, mereka boleh mengeluarkannya kepada ibu bapa mereka tentang keluhan atau masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi sekiranya ibu bapa mereka mempunyai masalah atau ibu bapa mereka tidak mempunyai
sikap keterbukaan dalam mendengar sesuatu pendapat, maka anak-anak mereka sudah pasti tidak akan meluahkan keluhan atau berkongsi masalah yang dihadapi di sekolah mereka. Jelaslah bahawa ibu bapa patut mempraktikkan sikap keterbukaan serta pemahaman sesuatu perkara dalam membantu anak-anak mereka dalam kehidupan harian, dan bukanlah hanya memberi pendapat mereka maupun cuma memberi pendapat yang tidak akan membina anak-anak agar membantu menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, ibu bapa patut mempunyai keadilan yang setara dalam keluarga. Tetapi dalam konteks ini, keadilan ini bukanlah keadilan yang dilihat seperti biasa dalam kehidupan harian. Dalam konteks keluarga, keadilan ialah keadilan mengikut kepentingan dalam hidup kita. Sekiranya kita meletakkan keluarga sebagai prioriti pertama, maka keadilannya ialah kita patut mengeluarkan atau mempunyai masa yang lebih kepada keluarga kita, kerana dalam kehidupan kita, keluarga semestinya ialah dalam prioriti pertama kita. Dan perkara ini pernah disebut dalam buku Law of Happiness oleh Henry Cloud mengenai keadilan ini adalah tidak adil apabila dalam konteks keluarga, kerana keadilan ialah mengikut kepada prioriti hidup seseorang. Dan sudah pasti bagi kesemua kita, prioriti pertama kita ialah keluarga, kerana keluarga kita tidak pernah meninggalkan kita. Bos kita pernah meninggalkan kita, pekerjaan kita pernah meninggalkan kita, impian kita pernah meninggalkan kita, dan barang-barang lain pernah meninggalkan kita. Tetapi keluarga kita tidak pernah meninggalkan kita. Oleh itu, keluarga memang patut dipentingkan oleh kita, tidak kira di mana jua kita, serta ibu bapa patut menjalankan tanggungjawab mereka secara menyeluruh kepada anak-anak mereka, tidak kira sesibuk mereka, kerana hakikat sebenarnya ialah anak-anak mereka hanyalah sesuatu yang akan mempunyai masa yang singkat untuk mereka bagi menyumbang kepada kehidupan anak-anak mereka. Setelah anak mereka membesar, mereka tidak lagi mempunyai peluang tersebut untuk menyumbang dalam kehidupan anak mereka. Jelaslah bahawa ibu bapa patut menjalankan keadilan yang benar mengikut kepada prioriti kehidupan mereka, dan bukanlah mengikut kepada apa yang mereka dilihat benar atau penting dalam dunia materialistik ini. Maafkan saya, saudara moderator, izinkan saya berikan sedikit pendapat terhadap perkongsian yang kedua. Dipersilakan. Ya, kita sedia maklum bahawa ibu bapa sekarang amat sibuk dengan pekerjaan mereka, dan mereka lebih mementingkan hal-hal dunia daripada menemani anak-anak mereka. Oleh itu, saya rasa pihak swasta juga harus memainkan peranan dengan memberi sedikit kelonggaran kepada ibu bapa yang baru mendapat anak untuk menyediakan jadual kerja yang lebih fleksibel, dan ini dapat membolehkan ibu bapa ada masa yang lebih untuk menemani anak-anak, dan pada masa yang sama tidak mengabaikan tugasan yang sedia ada. Baiklah, saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudara Wang Jianyong dan juga saudari Kikui selaku panelia kedua dan juga panelia pertama atas pendapat mengenai cabaran yang akan dihadapi oleh ibu bapa dalam membentuk keluarga bahagia. Saudari Karina selaku panelia ketiga, apakah pandangan dan juga pendapat saudari mengenai kaedah pembentukan keluarga bahagia dari sudut pandang Islam pula? Dipersilakan saudari Karina. Terima kasih kepada saudara moderator atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, aspek yang dititikberatkan dalam Islam ialah institusi kekeluargaan. Terdapat beberapa kaedah pembentukan keluarga dari segi pandangan ajaran Islam. Baiklah, pertamanya ialah pendidikan melalui keteladanan, iaitu ibu bapa merupakan insan yang paling hampir dengan anak-anak mereka. Oleh itu, mereka perlulah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan oleh melalui contoh dan teladan yang diberikan oleh ibu bapa mereka, mereka dapat menyelamatkan anak-anak mereka daripada terlibat dalam gejala sosial. Oleh itu, menurut Datuk Dr. Haji Fazilah Hamzah, iaitu ibu bapa yang cemerlang dalam sosial diri merupakan dan bertindak sebagai ikutan dan juga orang yang memberi contoh kepada anak-anak mereka, di mana sebagai contohnya ibu bapa yang membiasakan diri mereka dengan
memberi ucapan salam ketika memasuki rumah atau berjumpa dengan orang merupakan satu contoh yang baik yang boleh mereka menunjukkan kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka dapat mencontohi amalan tersebut sejak kecil lagi. Bakal pepatah, kalau melenturkan bulu biarlah dari lebungnya. Nescaya perlakuan itu pasti akan dicontohi oleh anak-anak mereka. Tegaslah bahawa teladan yang baik mampu membentuk dan membina kepribadian ahli keluarga. Seterusnya ialah pendidikan melalui pemerhatian dan nasihat daripada ibu bapa. Ibu bapa perlulah memberikan dan bertanggungjawab dalam memerhatikan dan mengubah atau mengikuti perkembangan anak-anak mereka. Hal ini bagi ibu bapa dapat tahu apa yang anak-anak mereka buat di kehidupan seharian mereka, di mana ibu bapa seharusnya menegur anak-anak mereka dengan lemah lembut dan juga berhemah. Hal ini kerana anak-anak mereka mengikut peringkat umur, mereka mempunyai fikiran yang berbeza. Oleh itu, kita perlulah memastikan mereka tidak tersinggung atau terasa diberi tekanan terhadap mereka ketika ibu bapa mereka memberi nasihat kepada mereka. Oleh itu, kita ataupun sebagai ibu bapa perlulah sentiasa mengingatkan anak-anak mereka supaya melakukan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Baiklah, seterusnya kita perlu tahu bahawa peringatan dan nasihat yang diberikan oleh ibu bapa ini memberikan satu semangat dan juga satu dorongan kepada anak-anak mereka untuk menjalankan atau mengikuti jalan yang lebih baik atau ke arah perubahan yang lebih bagus dalam kehidupan mereka. Ketiga ialah pendidikan melalui hukuman. Dalam hal ini, memberi hukuman adalah jalan yang terakhir dalam pandangan saya jika teknik-teknik yang sebelum ini tidak berkesan. Tetapi kalau kita lebih memerhatikan bahawa hukuman itu bukanlah cara yang lebih bagus, tetapi itulah satu-satu caranya kita nak mendidik anak-anak kita untuk menjadi seorang insan yang baik. Tetapi dari segi agama Islam, dia juga menyatakan bahawa untuk mendidik anak-anak, pukullah mereka tetapi bukan mendera, dan juga ia ada batas dan garis panduannya tersendiri. Baiklah, di samping itu, ibu bapa juga perlulah menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan anak-anak mereka supaya anak-anak mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka. Namun, Islam telah mencadangkan dan memberikan cara yang lebih baik dalam menjatuhkan hukuman pukul kepada anak-anak mereka. Pertamanya ialah memperlakukan anak-anak mereka, dan kedua, menjaga tabiat anak yang salah, dan seterusnya memberi hukuman sebagai pengajaran kepada anak-anak mereka. Bukan sekadar untuk dengan berniat mendera mereka. Akhir sekali, jelaslah kepada kita hukuman ini bukanlah salah satu tindakan yang dilebihkan kepada mendera. Ia lebih lagi, ia memberi motif yang sangat jelas, iaitu kepada mendidik anak-anak menjadi seseorang atau seorang individu yang sangat bagus dalam tingkah laku mereka. Moderator, inginkan saya untuk menambah sedikit pendapat bagi panel ketiga. Dipersilakan. Kalau pendapat saya, hukuman pokok dalam konteks Islam mungkin agak keterlaluan apabila kita lihat bahawa ibu bapa juga boleh menjalankan alternatif lain bagi menyelesaikan masalah perkeluargaan, kerana hukuman pokok mungkin akan mengakibatkan trauma dalam anak-anak kita, dan hukuman pokok patut diletakkan sebagai sesuatu yang dilarang pada pendapat saya, kerana hukuman pokok hanya akan menambah teruk sesuatu agenda, kerana anak-anak ini tidak memahami sesuatu perkara yang berlaku dan hanya akan mengerti bahawa sekiranya dia melakukan perkara ini akan mendapat hukuman pokok, dan bukanlah memahami sesuatu perkara dalam konteks yang lebih luas, iaitu sekiranya saya membuat perkara ini akan membawa kesan kepada orang ini. Oleh itu saya tidak patut membuat kesalahan ini kerana akan membawa kesan buruk kepada orang lain. Oleh itu, dalam agenda ini, pemahaman secara luas akan diwujudkan sekiranya hukuman pokok tidak dilakukan, tetapi hukuman pokok masih boleh dilakukan, tetapi mengikut kepada penyelarasan yang selaras serta rasional dalam melakukannya. Saya kembalikan kepada panel ketiga.
Ya, benar. Saya memang bersetuju dengan pendapat panel kedua kita. Baiklah, Islam ini sungguh indah dan ia menyatakan bahawa hukuman yang dijatuhkan itu dalam pelbagai cara, bukan secara pukul. Baiklah, saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Karin Sri selaku panel yang ketiga dan juga saudara Puan Jayong selaku panel yang kedua. Amat bagus pencerahan dan juga pendapat daripada kedua panel. Seterusnya, setelah kita mendengar semua pendapat daripada ahli-ahli panel, saya ingin memberi ruang kepada semua ahli panel untuk membuat kesimpulan berdasarkan perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan. Baiklah, bagi saya, kasih sayang bukanlah sesuatu yang boleh dilihat atau disentuh, tetapi boleh dirasa oleh setiap orang. Maka dalam kehidupan yang amat singkat ini, kita haruslah tidak segan untuk meluahkan perasaan kasih sayang ini terhadap ahli keluarga yang tersayang untuk menjamin kesejahteraan dan keharmonian dalam keluarga kita. So, adakah penambahan yang ingin dibuat oleh panel kedua? Terima kasih panel pertama. Saya ingin menambah bahawa ibu bapa mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentukkan sesuatu keluarga yang bahagia kerana akan memberi impak kepada anak-anak mereka juga dalam masa depan maupun dalam dunia kerjaya mereka. Maka dalam hal-hal kekeluargaan, ibu bapa tidak boleh memandang ringan tentang kepentingan mereka untuk melaksanakan tanggungjawab mereka walaupun tidak disuruh, kerana tindakan-tindakan atau tanggungjawab yang dilakukan oleh ibu bapa adalah bersifat proaktif, di mana ibu bapa patut mengambil tindakan proaktif tanpa disuruh oleh sesiapa atau saudara mara atau nenek atau untuk melakukan aktiviti kekeluargaan. Mereka patut mempunyai pemikiran sendiri maupun tindakan proaktif dalam menjalankan tanggungjawab mereka kepada keluarga. Saya apa pendapat panel ketiga? Pada pendapat saya, jika kita teringat balik apa yang dikatakan oleh orang-orang tua dahulu, rumahku syurgaku bukanlah tertumpu kepada rumah yang besar, perabot yang mewah, tetapi ia menunjukkan sebuah nilai kasih dan sayang terhadap ahli-ahli keluarga di sebuah keluarga dalam sebuah keluarga yang bahagia. Baiklah, inilah yang dapat kami simpulkan pada hari ini melalui forum perbincangan pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Kesimpulan bagi tadi forum kita pada hari ini, begitu hebat kata-kata yang diutarakan oleh semua ahli panel kita sebentar tadi. Diharapkan cadangan-cadangan ini dapat dijadikan panduan oleh setiap anggota keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. Para hadirin yang dihormati, sidang forum kita pada hari ini sudah sampai melabuhkan tirainya. Daripada punca berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan sehinggalah kepada pembentukan keluarga bahagia telah pun dijawab oleh ahli panel kita. Semua persoalan ini telah pun dijawab. Sekarang nak sampai kepada kita sebagai masyarakat adalah tanggungjawab kita untuk memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk keluarga bahagia. Sebelum kita menamatkan sidang forum kita, izinkan saya untuk menyampaikan serangka patut. Pokok ketapang tumbuh menggugul, dipotong-potong, dibuat papan. Sepakat muafakat perkara yang unggul, bahagia keluarga, amalan kehidupan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator dalam sidang forum ini mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.